inovasi lah ya. Bukan inovasi tapi dia lebih kepada projek dalam pembelajaran. Okey, projek dalam pembelajaran untuk darjah apa? Darjah 6. Darjah 6. Okey. Okey, terlebih dahulu saya daripada bagi pihak Majlis Belia Ipoh maklumkanlah ya kedatangan pihak sekolah termasuk daripada pelajar-pelajar yang berminatlah untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan isu banjir ni ya. Isu banjir, lepas tu berkaitan reuse kembali kepada barang-barang yang ditemui ataupun menggunakan pakai bahan-bahan terbuang lah ya. Okey. Sangat mungkin boleh introduce sikit kot daripada pihak cikgu dulu kan? Saya sebenarnya Cikgu Aslinda Bakri, guru pembimbing bagi murid-murid tahun 6 ni. Projek ni di bawah Pertanian Kinta Utara bagi mata pelajaran sains untuk menjalankan projek KMR dan PBL dengan mata pelajaran yang dipilih lah dalam konten pembelajaran tu. Jadi pemilihan kami adalah berdasarkan bahan buangan. Okey. Bagaimana kita nak membantu pelupusan bahan buangan, terutama sekali bahan buangan yang tidak terbiodegradasi ni, untuk mengurangkan sampah tu, so kita hasilkan produk lain. Okey, baik. Ibu? Saya Puan Adibatu Nailah bin Marsis. Saya merupakan pengadilan di sekolah ini. Mengiringi mereka. Okey. Mungkin ni payah pecah daripada mula lah. Yang ni lah kot. Nabila kot sebab badan dia besar sikit. Nama saya Ainul Nabila, Hijab SD. Saya sekolah di SKC Payang. Saya tinggal di Gunung Rapat. Okey. Macam mana ni pengalaman sekolah dengan membuat aktiviti ni? Okey. Seronok. Okey. Apa yang boleh dapat pengalaman ke ataupun apa-apa benda yang boleh benda baru yang boleh ditemui? Mungkin saya dapat belajar dengan bebas pengetahuan. Okey. Baik. Ni adik Arisa. Okey. Saya tak payah berdiri, tak apa, duduk apa. Nama saya Arisa Fitrah binti Muhammad Azizul dari sekolah SD Seri Kepayang. Duduk di Meru. Meru. Okey. Sama mana semua darjah 6 ni? Okey. Nama saya Aulia Humaira. Saya duduk dekat Kampung Kepayang. Oh, Kampung Kepayang. Saya Dekat tu. sekolah dekat SKC. Okey. Saya Nusmira Aisyah binti Muhammad Sekarang. Saya bersekolah di SKC Kepayang dan duduk di PHB. PHB, okey. Nama saya Alisha Kaisara. Saya tinggal di Cepoh. Saya bersekolah di SKC. Okey. Memang pasal jauh sangat sekolah? Kenapa jauh sekolah? Memang dulu dari kakak adik ada sini. Oh, okey. Perempuan semua ya? Yang lelakinya kurang boleh bercakap. Okey. Dia sebab syarat pemilihannya daripada mula kita buat secara kelas. Okey. Lepas tu murid secara kelas ni diorang kena buat projek secara berkumpulan. Jadi daripada projek yang dihasilkan dalam kelas, baru kita pilih murid berdasarkan hasil kerja, berdasarkan pembentangan. Jadi daripada satu kelas yang ada 30 orang, 5 orang ni yang dipilih untuk peringkat akhir. Bukan satu kumpulan lah ni. Ni asalnya bukan satu kumpulan. Okey, dicampur-campurkan. Dia campur-campurkan. Bagi tahniah semua ya. Okey. Apa yang kita nak boleh bantu ni? Pihak majlis, apa yang pihak majlis boleh? Boleh Arisa dulu. Assalamualaikum, saya Arisa mewakili pelajar SK Seri Kepayang bersama dengan saya Puan Adibatu Nailah selaku penerokan dan pentadbiran dan Cikgu Haslinda selaku guru penasihat bagi program yang sedang dijalankan serta rakan-rakan saya Aina, Alisha, Aulia dan Aisyah adalah murid tahun 6. Untuk makluman pihak tuan, kami menyertai pertandingan KMR kefahaman melalui reka bentuk dan PBL pembelajaran berasaskan projek peringkat daerah Kinta Utara. Dalam pertandingan ini, kami disyaratkan mengadakan kerjasama dengan agensi luar. Memandangkan kajian pembelajaran kami adalah berkaitan banjir yang berlaku di sekolah kami dan juga projek recycle yang berkaitan sampah. Maka dengan sukacita
Maka dengan sukacita kami memilih Majlis Bandaraya Ipoh untuk membantu kami dalam kajian ini. Kami berbesar hati mengucapkan jutaan terima kasih dengan kerjasama yang bakal pihak Tuan berikan. Saya Aulia Humaira binti Abdullah ingin mengajukan soalan. Seperti yang pihak Tuan ketahui, SK Seri Kepayang sering dilanda banjir lebih kurang 2 atau 3 kali setahun. Blok PPKI sering terjejas setiap kali berlakunya banjir. Guru-guru terpaksa membersihkan blok PPKI yang dilanda banjir. Ini menyebabkan pembelajaran pada hari tersebut terjejas. Pada pandangan Tuan, banjir yang berlaku sekitar Ipoh adalah punca dari bencana alam ataupun perbuatan manusia. Okey, terima kasih ya adik Aulia dahsyat dia punya ni soalan dia tu. Susah juga saya nak jawab Okey, sebenarnya di Ipoh ni punca utama banjir kita adalah disebabkan sampah sarap lah sampah sarap yang dibuang tidak secara teratur lah oleh penduduk dan sebagainya, dan juga keadaan fizikal kita punya sistem pembaritan. Seperti mana yang adik-adik maklum, Ipoh ni adalah merupakan satu bandar yang tua juga di Malaysia ni dan kita pada peringkat awal dulu adalah sebuah bandar biji timah. So bandar biji timah, kalau adik-adik sedia maklum, nama Lembah Kinta tu je dah menunjukkan kawasan Ipoh ni satu ketika dulu sebenarnya dalam keadaan banyak lembah berair dan sebagainya So sebab itu di Ipoh ni dinamakan Lembah Kinta, dan sekarang ni bila kita ada proses modernisasi, maknanya proses urbanisasi, ada dulu kawasan yang dah ada kolam dan sebagainya, banyak dah ditutup, dinaikkan dengan pembangunan. Kawasan-kawasan jalan dulunya air boleh meresap ke dalam tanah, sekarang ni dia dah diturap. Air hujan akan masuk ke dalam sistem pembaritan dan terus ke dalam sungai secara terus. Itulah antara punca-punca berlakunya banjir, bukan sahaja di Ipoh tetapi di kawasan-kawasan lain juga adalah kaedahnya benda yang sama lah, lebih kurang disebabkan proses urbanisasi lah, proses permodenan. Dulu bila hujan air boleh meresap ke dalam tanah, tetapi apabila proses pemodenan, pembangunan dan sebagainya, kolam-kolam yang sedia ada tu ditutup, dikambus dan dibangunkan dengan binaan-binaan bangunan, jalan dan sebagainya. Sebab tu air yang ada sekarang ni, seperti mana kita tahu sekarang ni climate change, maknanya cuaca kita dah berubah, perubahan iklim, cuaca dah berubah, hari semakin panas dan sebagainya. Sebab itulah antara banjir itu akan berlaku lebih teruk lagi lah. Tetapi sebenarnya ada kaedah-kaedah untuk menanganinya dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Untuk isu sampah adalah dia melibatkan kawasan-kawasan yang telah maju dan dibina kawasan-kawasan perumahan lah. Kalau adik-adik boleh nampak dekat sekolah Seri Kepayang ni, kalau ikut dari segi dia punya kawasan tadahan kawasan tadahan dia ni sebenarnya di tengah-tengah sekolah Seri Kepayang ni. Air daripada yang mengalir dekat Sungai Senam ni adalah daripada kawasan Canning Garden, Ipoh Garden Selatan, daripada Taman Kemuncak, semua di sebelah hulu lah. Di sebelah hulu tu kita nampak memang banyak kawasan perumahan, kawasan perniagaan dan sebagainya. So kebanyakannya sampah-sampah ni dialirkan apabila hujan ni daripada kawasan-kawasan sebelah hulu, kawasan-kawasan yang telah dimodernkan, terkumpul di Kepayang tu airnya. Akhirnya sehinggalah sampai di kawasan Kepayang ni, disebabkan keadaan pembaritan dia yang sudah berusia. Kalau kita tengok culvert crossing, mana yang crossing jalan dan sebagainya, kelubung-kelubung ni bersaiz, ada yang bersaiz kecil dan sebagainya, yang ada struktur di tengah-tengah, yang itu menyebabkan sampah-sampah tu tersangkut.
So apabila tersangkut, sistem pemparitan yang ada di sekeliling sekolah pun akan berlaku limpahan lah. Air tak dapat mengalir secara lancar ke dalam sistem pemparitan utama. Daripada sistem pemparitan utama tak boleh mengalir lancar ke dalam sungai. Macam itulah. Itu secara overview yang secara keseluruhan lah. Okey. Saya Nur Subhan Arsyad ingin mengajukan soalan berkaitan banjir. Sebelum pihak kami hadir di Majlis Bandaraya Ipoh, kami telah menjalankan satu soal selidik bersama ibu bapa murid yang tinggal di Flat Kepayang dan Kampung Kepayang. Sebahagian besarnya mengakui bahawa banjir di sekitar SK Seri Kepayang turut menjejaskan aktiviti seharian mereka. Soalan saya, apakah tindakan pihak Majlis Bandaraya Ipoh untuk menangani isu banjir ini? Okey, untuk menganalisis banjir sebenarnya kita ada beberapa langkah lah Itu langkah pencegahan jangka pendek, jangka masa sederhana dan jangka panjang Kalau untuk jangka pendek ini adalah melibatkan kerja-kerja pembersihan lah. Maknanya dari segi pembersihan kepada sistem pemparitan sedia ada, sistem kutipan sampah dan sebagainya, supaya sistem pemparitan sedia ada ni tidak dipenuhi dengan benda-benda yang tak sepatutnya lah Sepatutnya longkang tu dipenuhi oleh air, tetapi bila ada sampah-sampah yang telah memenuhi kawasan dalam pemparitan ni, so air tak dapat mengalir secara lancar Okey, itu untuk tindakan jangka masa pendek lah Selain daripada kita membuat kaedah-kaedah pembaikan kepada struktur yang rosak dan sebagainya Untuk jangka masa sederhana, sebenarnya pihak Majlis Bandaraya Ipoh telah melaksanakan kajian-kajian lah kajian-kajian yang boleh menyelesaikan ataupun mengurangkan risiko-risiko banjir lah Kita tahu banjir ni datangnya daripada air hujan yang berlebihan dan sistem pemparitan sedia ada tu tak dapat menampung kadar luahan yang dihasilkan ataupun yang hujan yang turun yang lebat dan perubahan iklim juga telah menyumbang kepada taburan hujan yang tinggi. Kalau ikut dari segi reka bentuk sesuatu pemparitan tu, dia ada untuk sistem dalam bahasa teknikalnya minor dengan major lah. Minor ni untuk sistem pemparitan di tepi jalan, mana sistem pemparitan untuk pengaliran air tepi-tepi rumah dan sebagainya, dan sistem major ni adalah melibatkan longkang-longkang utama lah So dari segi reka bentuk awal, sebenarnya untuk sistem minor ni kita dah mengambil kira kadar luahan hujan perkadarannya lebih kurang dalam 5 ARI. Itu dia ada perkadaran lah. Dan untuk sistem major ni, untuk longkang utama ataupun sungai adalah 100 ARI. Dari segi orang kata skala dia tu, kalau katakan hujan hari ni tu lebih kurang dalam 10 ataupun 20 mm. Kalau 5 ARI tu maknanya lebih kurang 5 kali ganda lah. So reka bentuk dia tu, hujan yang turun kita akan gandakan lagi dia punya kapasiti untuk kita dapat tampung. Kalau 100 AI tu maknanya lagi banyak lah. Sebab tu untuk sistem pemparitan utama kita nampak saiz dia lebih besar. Macam yang longkang utama sebelah sekolah tu kan. Yang minor ni adalah tepi-tepi jalan, tepi-tepi sekolah, dan dia akan sambung kepada saliran major ni adalah longkang utama ataupun sungai. So untuk kita nak mengatasi isu ni, sebenarnya selepas kita buat kajian dan kita akan buat reka bentuk semula lah. Dalam reka bentuk semula, dan kerja-kerja naik taraf akan dilaksanakan lah dari semasa ke semasa mengikut peruntukan yang kita terima lah tak semua benda kita boleh buat, tetapi kita akan nilaikan dari segi aspek orang kata ekonomi lah contohnya kalau katakan kelubung sedia ada dekat satu jalan ni, kita nilaikan dia dan kita semak dia saiz yang tidak mencukupi. So kita upgrade dulu culvert ni dululah, kelubung ni, tanpa kita mengusik kepada kelebaran longkang sedia ada. Daripada kelubung tu yang jenis 2 ataupun 3, kita pergi kepada 1 single. So itu antara langkah-langkah jangka masa sederhana lah Untuk langkah jangka masa panjang, sebenarnya di bawah Kerajaan Malaysia lah So di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran, kita dah sediakan satu manual saliran mesra alam. Kalau pernah dengar lah, namanya
MASMA lah, Manual Saliran Masa Alam yang telah diterbitkan pada tahun 2000 dan juga dipakai selepas penerbitan lah. Dan terdapat beberapa siri penambahbaikan yang telah dibuat di dalam manual tersebut, di mana kalau ikutkan dari segi konsep untuk manual ni, dia akan mengawal kadar luahan air ni di kawasan yang tertentu. Contohnya, kalau katakan kawasan A ni nak dibangunkan, kalau dulu dia kawasan ni kawasan kebun dan sebagainya, maknanya dulu air meresap dan sebagainya, dan sekarang ni akan dibangunkan perumahan contohnya, Okey. Kadar luahan air yang sebelum yang berlaku masa tu mungkin rendah, sebab air tu dia meresap ke dalam tanah, tetapi apabila dibangunkan dengan kawasan dah diturak dan sebagainya, kadar luahan air itu akan meningkat lebih daripada yang sebelum. So lebihan tu perlulah ditakungkan dalam kawasan pembangunan. So sekarang ni kaedah dia perlu ada kolam-kolam takungan lah, Sama ada kolam takungan tu di atas permukaan, maknanya kita nampak dia dalam bentuk kolam, ataupun dia berada di dalam tanah. Dalam tempoh sementara dia nak serap habis ke dalam tanah tu. Untuk dia menampungkan kadar luahan air ni, maknanya dia dah tak boleh serap. So dia akan simpan dalam dulu sementara lah macam tu. Ya. Dalam kawasan tanahan ni kita akan kawal kan dia punya kadar aliran keluar dia ke sungai. So kalau katakan kaedah ni kita buat dalam semua pembangunan yang baru, so air yang lebihan tu tak akan menyebabkan sungai akan melimpah, ataupun sungai-sungai longkang-longkang sedia ada ni tidak dapat menampung kadar luahan yang baru selepas pembangunan. Tapi dia kena cari jugalah tempat untuk buat tempat tu kan. Dalam bila satu pembangunan tu nak dibangunkan, so tuan tanah ataupun pemilik tanah ni, pemaju atau pemaju, dia akan kena submit permohonan kepada pihak majlis sendirilah untuk kita nilai dan buat kawalan lah. Dan kita akan mohon untuk pihak pemilik ni menyediakan sebahagian kawasan tanah sebagai kawasan tanahan. So kalau katakan kawasan A ni dulu dia punya Q ni kadar alir, kadar alir dia 10 meter per second sebelum pembangunan, tetapi sebuat penilaian selepas pembangunan tu dia mungkin meningkat kepada 50 meter per second. So lebihan tu maknanya 40 tu mesti ditampung ataupun ditakung di dalam bahagian tempat takungan tanahan tadi. Barulah maknanya bila hujan ditakung di situ, bila hujan reda, barulah air itu akan dialihkan secara ke perlahan sungai secara graviti lah. Itulah antara kaedah-kaedah untuk jangka masa panjang yang pihak kerajaan Malaysia sekarang ni dah guna pakai, semenjak tahun 2000 lah, apabila manual saliran masa alam tu diproducekan ataupun dikeluarkan, dan peringkat awal itu hanya kawalan dari segi kualiti, dan sekarang ini dah pergi kepada volume 3 kepada kawalan kuantiti dan kualiti air, iaitu untuk jangka masa panjang lah. Dan jangka masa yang sama, pihak Majlis Badan Ipoh sebenarnya telah ada satu pelan tindakan pencegahan banjir, mana pelan induk yang kita telah hasilkan untuk pembangunan ni lah. Kalau katakan kawasan B nak dibangun, C nak dibangun, ke mana saliran air nak disalurkan dan berapa kadar takungan yang perlu diadakan oleh pihak pemaju-maju lah, dan berapa ketinggian paras air, paras tanah dia dan sebagainya, semua telah kita rancangkan pada peringkat awal. Itu untuk jangka masa panjang lah, Dia melibatkan kajian 10 tahun, 20 tahun, dan kita akan review balik selepas tempoh tu tamat. Faham? Boleh Boleh lah. Alicia. Saya Alicia Kaisara ingin mengajukan soalan berkaitan sampah. Adakah jumlah sampah bertambah selepas banjir berlaku? Okey, sampah ni sebenarnya dia bukan bertambah, Mana dia transport daripada point A to point B. Maknanya bila hujan, yang teruknya point B lah dihilir. Di hulu ni dia penyumbang.
tetapi yang akan sengsara adalah di ujung. Tempat yang Eh? terkumpul Tempat- lah kita lah. Kita ada ujung. Ah. Seri Kepayang. Itu yang kita nampak sampah lalu Ya, bila sampah akan hujan nampak tu. lalu semua sekali. Bila hujan, dia akan Bawa bersama. masuk ke dalam longkang kecil. Daripada longkang kecil, dia pergi kepada longkang utama. Daripada longkang utama ni, dia akan pergi kepada sungai kan. Tapi sebelum pergi ke sungai, mungkin kawasan-kawasan yang dekat, yang rendah ataupun yang sistem peparitan dia ada bermasalah, akan berlakunya sampah tersangkut di situ. So sebab tu pihak sekolah ataupun pihak masyarakat perlu ada satu kempen lah, kempen kita semula, kempen untuk pelupusan sampah dan sebagainya. Benda-benda tu perlu dititik berat dan perlu untuk semua masyarakat lah, perlu diguna semula lah. Maknanya kalau katakan satu sampah ataupun paper, rasa kalau kita kata tak pakai tu kita buang, sepatutnya benda tu boleh kita transform balik dalam bentuk yang lain. So benda-benda tu perlu dititik beratkan kepada pihak pelajar di peringkat bawah lagi sehingga peringkat atas. Dia bukannya bertambah tetapi dia transform daripada satu poin ke satu poin. Bertambah Okey. kurang yang Pak bertambah. Yang bertambah tu sebabkan korang yang buang. Buang bukan di tempat yang sebenarnya. Macam itulah. Saya Aina Nabila. Soalan seterusnya, kami sedang menjalankan projek kita semula dan guna semula. Pada pandangan Tuan, adakah program ini dapat mengurangkan sampah dan mengenangi isu banjir dalam masa yang panjang sekiranya aktiviti ini dijalankan secara berterusan? Ya, betul. Pandangan tu memang bagus. Macam saya maklumkan tadi, sampah tu dihasilkan oleh kita dan sepatutnya kita ambil sampah tu untuk menghasilkan satu benda yang lebih berguna. Sekiranya benda ni dilakukan oleh semua masyarakat, saya percaya sampah untuk kita nak dibuang ke dalam sungai dan sebagainya akan berkurang lah. Sebab kita tahu sampah tu pun ada value untuk kita guna semula dan mungkin kita boleh buat aktiviti kesenian ataupun jualan semula kepada sampah-sampah yang dihasilkan oleh orang-orang lain lah. Untuk di Majlis Bandar Ipoh juga sebenarnya di bawah Jabatan Kesihatan Persekitaran, memang kita seringkali mengadakan roadshow untuk 3R lah, reuse, recycle and reduce. Dalam kita punya program-program Car Free Day, pernah datang? Siapa pernah datang Car Free Day hujung minggu. Tak pernah datang. Sekolah dekat je. Duk Kepayang tu mana siapa? Hari tanpa kereta. Hari tanpa kereta. Pernah datang Car Free Day? Tak pernah datang. Yang duduk flat pun tak pernah datang. Okey, rugi. Sebenarnya dekat Car Free Day kita ni, kita dah banyak kemah-kemah ataupun bus-bus yang kita bekerjasama dengan pihak agensi luar dan sebagainya, dan pihak majlis sendiri pun ada letak kios-kios yang berbentuk pendidikan kepada masyarakat. Kepada pihak sekolah. So nanti mungkin cikgu boleh buat satu lawatan. Boleh, insya-Allah. Kita punya program Car Free Day ni minggu ketiga setiap bulan. Andai kata kalau pihak sekolah nak menyertai untuk bus, Boleh, tak masalah. Contohnya macam katakan pihak sekolah tadi ada untuk buat recycle kepada barang-barang sampah-sampah yang terhasil apabila hujan yang dan kita sebagainya dah tadi. buat tu, andai kata kalau kita nak mohon untuk bus untuk jualan Boleh. ke daripada recycle untuk sebagai dana PIBG sekolah, Boleh, tak masalah. boleh lah. Kita aluk-alukan. So kalau mana-mana pihak. yang tu saya nak memohon pada pihak mana ya kalau nak ke mohon penyertaan? Jabatan di bawah perancang bandar. Boleh berhubung dengan Encik Afiq ataupun Puan Haslinda. Oh, saya Nanti juga. Saya jumpa. Ayi Haslinda. Okey. Nanti saya akan bagi dia punya nombor ni lah, nombor phone. Boleh kontak boleh. dengan dia orang. Sebab Mana agak hujung bulan ni berminat kalau juga. nak join boleh. Hari Tapi Minggu kalau yang untuk ketiga buka kan? bus
susah sikit lah Untuk sebab kita buka nak saya pun tak sempat berurusan juga dengan kalau lain, macam tapi bulan. nak untuk katakan nak datang sini buat lawatan, tengok dan sebagainya, aktiviti yang ada Tahu kat boleh. mana? Tahu Car Free Day kat mana? Erina tau, Erina. Ah. Mak Erina ada terlibat. Selalu. Puan Wali. Perpustakaan awam. Itu dulu. Itu dulu sekarang. Sekarang ni kat MBI depan ni. YDP kita pernah Ah. join YDP Boleh kita. join? Depan ni sebelah banyak jalan ni. Oh, daripada boleh lah jalan Yang kaki. yang So, rasanya jalan yang kaki dekat lepas sekolah. Puan Noli ada terlibat dengan jalan kaki kah itu dengan anak dia. Kita setiap kali Car Free Day ni kita ada program-program untuk kesedaran awak jugalah. Yang bulan lepas kita buat larian. Larian Bulan lah. ini kita ada buat kayuhan basikal. Dan dalam masa yang sama kita ada aktiviti lain macam senam aerobik, ada kickboxing. Lepas tu ada yang kemah 3R, yang library pun ada. Pelbagai lah, macam-macam aktiviti. Sebab apa sebenarnya program Car Free Day ni kita buat untuk awareness kepada low carbon tadi, climate change tadi, climate SDG dan sebagainya. Semua benda-benda tu diletakkan di bawah Car Free Day. Jalan sepatutnya. Sebab kita ni pun ada SDG juga, Ya, SDG betul. 12. SDG, betul. Untuk reuse tu. Reuse. Okey. Nampak overview sikit luar daripada korang punya pembelajaran di sekolah. Itulah kalau boleh kan diharapkan sekiranya pihak MBI ada program melibatkan banjir untuk lebih perhatian kepada SK Seri Kepayang sebab apabila berlaku banjir, tapi dia biasanya kalau tempoh lama lah, tempoh yang lama biasanya malam. Jadi bila siang kami terpaksa membersihkan. Bukan masalah membersihkan, cikgu-cikgu tak ada masalah membersihkan, tetapi kelas yang ditinggalkan. Ya, Itu betul. saja. Dia sebenarnya untuk isu banjir yang dekat area Kepayang ni, termasuklah Fepak dan sebagainya, dia punca dia adalah kelubung sedia ada dekat Jalan Kampung Isa. Situ tengah-tengah dekat sana. dengan Fepak tu kan. Fepak tu. So di situ sebenarnya saiz kelubung sedia ada tu kecil. Yang lain-lain ni sebelah atas ni semua besar ni. Tapi kalau ikutkan kita tengok dari segi konsep Masma tadi, lebih kurang baguslah. Dia retainkan air dalam ada tempat khas tampungan. yang lempahan. Tapi Sebab dari ni segi- sebab kawasan lama kan nak Ya, dilempah ke mana. betul. Tu Bila masalah. ada melibatkan kawasan-kawasan yang rendah ni, yang itu pihak majlis sebenarnya kita dah mendapat satu peruntukan daripada kementerian untuk kita upgrade kelubung sedia ada tu. So kita akan tambah lagi saiz kelubung yang besar sebelah dia. So kita boleh rendahkan paras air, tapi dalam masa yang sama kita masih menakungkan air di dalam sungai tersebut untuk waktu tertentu, tetapi tidak membanjirkan kawasan sekitar. Sekarang ini dia dah terlampau banyak sangat ditakungkan, sehingga menyebabkan kawasan yang rendah tu Tenggelam. dilimpahi air. Sebabkan climate change tadilah. Dan satu lagi isu tadi sampah dan sebagainya. Setiap kali hujan selalunya tim daripada majlis sendiri akan datang mencuci kelubung-kelubung sedia ada ni memang banyak dengan sampah. Dan kita juga sebenarnya bukan hanya menghadapi isu banjir ni di kawasan Kepayang, kita juga menghadapi banjir di kawasan-kawasan lain lah. Contohnya di Bercam, di Tasik, Kelebang, Jalan Kuala. di Jalan Kuala Kangsar, di Pengkalan, di Sungai Rokam, Taman Cempaka. Taman Cempaka tu kadang-kadang kita biasa tak banjir, tiba-tiba tu suami saya kata dah berapa puluh tahun sebab dia poli di situ, dia kata masa dia duduk rumah sewa situ tak ada banjir, dia kata. Betul lah saya cakap Macam climate pelik change. dia kata climate change. Climate change, lepas tu perubahan guna tanah dan sebagainya tadi, antara punca-punca yang kita tak nampak secara direct, dia indirect punya punca. Sampah tadi dia direct, saiz kelubung tu ataupun sebesar kecil tu direct, yang kita nampak boleh nampak secara fizikal. Tetapi yang indirect ni macam kesan pembangunan, dia orang dah bangunkan satu kawasan yang dulu air boleh meresap, sekarang tak boleh meresap. Itu yang indirect punya kesan lah. Tetapi kesan-kesan punca-punca indirect ni lah yang kita yang
menyebabkan banjir risiko yang lebih tinggi.